Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan PDPR kita untuk kesekian kalinya dalam tajuk sirah, topik sirah ad-darsul tsani pada pelajaran yang kedua. Jadi terlebih dahulu alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dalam keadaan kesempitan kita terpaksa berhadapan dengan pembelajaran di rumah. Ustaz minta pelajar-pelajar bersedia untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini, ya. Dan pelajaran kita pada hari ini masih lagi dalam topik sirah, tajuk yang kedua. Selepas kita telah menghabiskan tajuk pertama pada pembelajaran atau PDPR lepas. Jadi pada hari ini insya-Allah anak-anak, Ustaz minta anak-anak sediakan buku teks dan buka pada muka surat 145. Jadi apa-apa pun syukur pada Allah SWT. Kita mulakan dengan syukur pada Allah SWT dan kita akan terus memulakan pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, moga-moga Allah SWT memudahkan kita untuk faham tajuk kita pada hari ini. Ayuh, tajuk kita pada hari ini adalah Awamil Hadaratid Daulah Al-Umayyah fil Andalus. Awamil, faktor kemajuan Ad-Daulah Al-Umayyah fil Andalus. Faktor kemajuan kerajaan Umayyah di Andalus. Pelajar-pelajar sekalian, pergi kepada muka surat yang ke 146. Laqad, kita tengok awamil hadarah ad-daulah al-Umayyah fil Andalus. Faktor kemajuan kerajaan Umayyah di Andalus. Laqad tadafarat awamilun adidatun fi hadaratid daulatil Umayyah bil Andalus allati mahadat al-khulafa'u fi ahdihi ila ittijahat ad-da'iyah li bina'i ad-daulah al-mutaqaddimah. Wa tatamathalu hadhihi al-awamil fi arba'i nawahi. Ustaz baca, kemudian Ustaz akan terjemahkan. Dan Ustaz minta pelajar-pelajar bersama-sama dengan Ustaz untuk membincangkan tajuk ini. InsyaAllah kita akan ambil masa tidak lama untuk tajuk ini. Laqad tadafaras awamil adidah. Sesungguhnya terdapat beberapa awamil, faktor, beberapa faktor adidah yang pelbagai fi hadaratid daulah al-Umayyah, pada kemajuan daulah Umayyah bil Andalus, di Andalus. Allati mahaddat al-khulafa, allati yang disediakan atau yang dimulakan oleh khalifah fi ahdihi, pada zaman al-Umayyah itu, ila al-ittijahat ad-da'iyah, kepada menuju seruan libina id-daulah al-mutaqaddimah, untuk membina negara yang maju. Wa tatamathalu hadhihi awamil, dan tatamathalu tu mengandungi atau meliputi faktor-faktor ini fi arba'i nawahi, pada 4 aspek atau 4 sudut. 4 sudut ada semua sekali. Jadi insya-Allah kita pergi pada yang pertama, awamil hadarah ad-daulah al-Umayyah fil Andalus. Yang pertama, rakam 1, al-ilmiyah wath-thaqafah. Ini perkara pertama, faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan daulah Umayyah fil Andalus berlaku. Yang pertama sekali, pertama sekali al-ilmiyah wath-thaqafiyah, iaitu ilmu pengetahuan. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz harap masih lagi bersama dengan Ustaz untuk kita meneruskan yang pertama ini, iaitu al-ilmiyah wath-thaqafiyah, ilmu dan juga kebudayaan. Sarat Qurtubah, kita tengok penerangan yang pertama. Sarat Qurtubah markazan lil ulum wal adab wal intaj al-ilmi. Sarat, telah menjadi, Qurtubah telah menjadi markazan lil ulum, pusat ilmu, wal adab, dan juga sastra.
wal intajul ilmi, dan juga penghasilan ilmiah. Itu terjemahan dia. Terjemahan dia yang pertama, sarat Qurtubah telah menjadi suatu markas ilmu dan juga sastra dan juga penghasilan ilmu. Yang kedua, wasi'at harakatu tarjemah, telah berkembang, meluasnya. Berwasi'at ni luas, telah berkembanglah kita sebut sini. Berkembang harakatu tarjematil kutub, gerakan menterjemah kitab-kitab al-ajnabiyah, asing, kitab-kitab asing, buku-buku asing, maksudnya buku dalam bahasa selain daripada bahasa Arab kepada bahasa Arab. Ilal arabiyah, kepada bahasa Arab. Maksudnya di sini apabila buku-buku daripada bahasa asing ini diterjemahkan kepada bahasa Arab, maka penduduk di situ mula untuk mengembangkan ilmu masing-masing. Yang ketiga, barazat nahdatul Islam wal lughah al-arabiyyah. Barazat ni maksudnya zahara, telah menunjul kebangkitan Islam wal lughah al-arabiyyah. Akibat daripada pembelajaran yang berlaku pada zaman itu, maka telah muncul kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam berlaku dan muncul di Cordoba pada hari ini. Baik, seterusnya faktor yang kedua kita tengok awamil atsaniyah al-askariyah, dari bentuk pertahanan, askar ni pertahanan lah, askar lah. Dari sudut pertahanan, apa dia? Yang pertama sekali, tamayyaza asrul umayyah, berbeza, mempunyai keistimewaan, ataupun biasa Arab macam tu, dia gunakan fi'il di hadapan. Asrul Umayyah, iaitu zaman Umayyah di Andalus ini, berbeza atau mempunyai keistimewaan. Ada keistimewaan dia berbanding dengan negara lain. Antaranya ialah bijanibi quwwah, dari aspek kekuatan. Kekuatan apa? Al-Jaish Al-Bashariyah, dari sudut tentera. Al-Jaish Al-Bashariyah maksudnya tentera lah. Wa tafawwuqihi al-adadi. Wa tafawwuqihi al-adadi, dan juga wa tafawwuq ni maksudnya kemajuan. Wa tafawwuq, kemajuan, keistimewaan atau kecemerlangan, yang mana mereka ini memiliki beberapa bi'insya'i al-askariyah adidah wa mutanawwi'ah. Ya, mereka mempunyai peralatan ketenteraan dalam pelbagai bidang. Ada banyak, dari sudut kenderaan, dari sudut alat-alat peperangan, sudah pun berkembang pada zaman Daulah Umayyah fil Andalus. Tayyib, nombor dua, fi ahdi Abdurrahman An-Nasir, pada zaman pemerintahan Abdurrahman An-Nasir, ista'adat al-bilad wahdatuha siyasiyah wa quwwatiha al-askariyah. Pada zaman Abdurrahman Nasir, ista'adat, telah kembali, ataupun pada zaman Abdurrahman An-Nasir itulah mengembalikan negara kepada kesatuan politik asiyasiyah, wahdatuha siyasiyah, kesatuan politik, wa quwwatihal askariyah, dan juga kekuatan ketenteraan. Maknanya tentera, ketenteraan, pertahanan negara merupakan faktor yang kedua kemajuan ad-daulah al-Umayyah. Tadi kita sebut apa dia tadi? Belajar cuba ulang balik atau tengok balik. Yang pertama tadi al-ilmiyah wa thaqafiyah, yang kedua al-askariyah. Tayyib, al-an nantaqil ila awamil al-thalithah. Yang ketiga, awamil yang ketiga. Apa dia? Al-idariyah. Al-idariyah ni kepejabatan, ataupun kita nak terjemah apa? Al-idariyah ni pentadbiran. Okey, kita terjemah pentadbiran al-idariyah. Dia ada 4 perkara yang perlu kita ulas secara ringkas. Yang pertama, anak-anak tengok pada muka surat 147. Kana al-umara wal khulafa'u bil Andalus siyasatuhum hasanah wa tadbiruhum munazzam. Hasanah wa munazzam. Kana al-umara, sesungguhnya pentadbir ataupun umara ni orang pemimpin, wal khulafa, dan khalifah-khalifah bil Andalus, di Andalus,
Siyasatuhum, politik mereka baik. Mereka berpolitik dengan baik, mereka melaksanakan politik dengan baik. Wa tadbiruhum, dan mereka mentadbir dengan al-munazzam, dengan tersusun. Tersusun, terancang. Maka apabila ada susunan dan perancangan yang baik dalam suatu pentadbiran, menghasilkan kemajuan pada sesebuah negara. Yang kedua, yuqassimu rijalu syurtah ila aqsam. Terbahagi rijalu syurtah ni, orang panggil anggota polis. Rijalus syurtah, anggota. Walaupun kalau terjemah harfian mengatakan rijal tu adalah lelaki-lelaki polis. Maksudnya anggota polis kepada beberapa bahagian. Minha, di antaranya, syurtatun bil lail wa syurtatun bin nahar. Iaitu polis malam dan juga polis siang. Ada polis yang menjaga pada waktu malam, ada polis yang menjaga pada waktu siang. Okey, seterusnya. Wa qassama rijalus syurtah li muraqabati tujar wa maslahatul wa maslahatis syurtah. Wa qassama, dan dibahagikan anggota polis itu juga kepada beberapa bahagian lain, iaitu asyurtah, polis, li muraqabati, untuk mengawasi peniaga-peniaga, wa maslahatis syurtah, dan juga polis mengawasi kepentingan polis itu sendiri, menjaga kemaslahatan polis itu sendiri. Nombor yang keempat, kita tengok uyyinal muhtasib fi kulli baladin, telah dilantik penguat kuasa ataupun penguat kuasa kira-kira, atau penguat kuasa lah kita kata kat sini. Uyyinal muhtasib fi kulli baladin, di setiap negeri, liyushrifa 'ala al-aswaq at-tijariyah wa qawanin al-qadah, adalah untuk memantau. Liyushrifa, ini kita untuk memantau, untuk menjaga, untuk melihat 'ala al-aswaq, di sekitar pasar-pasar perdagangan, perniagaan, wa qawanin al-qadah, dan undang-undang kehakiman. Maksudnya dilantik satu jawatan kuasa, penguat kuasa, untuk memantau perjalanan di pasar-pasar supaya tidak ada penyelewengan. Ini dari sudut al-idariyah, yakni dari sudut pentadbiran. Itu nombor 3. Sekarang kita masuk nombor 4, al-imraniyah. Imraniyah ni pembangunan. Pembangunan. Mesti ada pembangunan. Satu kemajuan mesti ada pembangunan dari sudut macam-macam lah, bangunan dan sebagainya. Kita tengok yang pertama, kat sini ada 3. Yang pertama, harasal umara wal khulafa fi bina'il madarisi wal maktabat wal masajid. Ya. Umara ini mengutamakan, mengutamakan umara dan khulafa, iaitu pentadbir-pentadbir ini, khalifah-khalifah ini, fi bina'il madaris, pada membina al-madaris, sekolah-sekolah. Maksudnya sekolah-sekolah dibina, wal maktabat, perpustakaan-perpustakaan dibina, wal masajid, masjid-masjid juga dibina untuk kemudahan. Maka apabila perkara-perkara yang melibat kemudahan ini dibina, maka negara itu akan berkembang dengan baik, insya-Allah. Nombor 3, wa min asyharil masajid, dan di antara masjid yang paling masyhur, yang paling glamour, ialah masjid apa? Masjid Qurtubah. Yang dinamakan Masjid Qurtubah ataupun Cordoba. Pada zaman bila? Fi ahdi Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada zaman Abdurrahman Ad-Dakhil lagi. Okey, seterusnya yang ketiga, ansha'a Abdurrahman An-Nasir lil Madinah Al-Azimah wa atlaqa 'alaiha ismu Madinatuz Zahra. Ansha'a itu telah membina. Siapa yang membina? Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir telah membina suatu bandar lil Madinah Al-Azimah, yang besar, bandar yang besar, yang dinamakan, yang diletakkan nama, wa atlaqa 'alaiha, dikenali nama tersebut atau dinamakan dengan bandar itu ialah dengan nama Madinah Az-Zahra. Madinah Az-Zahra. Madinah kalau terjemah satu-satu harfian secara huruf, Madinah tu bandar, Zahra tu yang bergemerlapan. Jadi Madinah Az-Zahra suatu nama. Tak payah ubahlah ya.
Tayyib, alhamdulillah. Selesai kita berkenaan dengan perkara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan hadarah ataupun daulah Umayyah fil Andalus. Tayyib. Untuk tidak mengambil masa yang panjang, kita lihat hal ta'lam di bawah tu. Hal ta'lam tu Ustaz terjemahkan secara ringkas sahaja. Bawah muka surat 146 tu, intaqalat al-hadarah al-islamiyah ila Uruba wa aiqanatha min sibatiha sawa'un fi dhalika al-hadarah al-fikriyah aw al-hadarah al-imraniyah wa tamma intiqalu hadhihi al-hadarah bi tariqi at-tullab al-urubiyyin alladhi iltahaqu bil jami'at al-islamiyah fi Qurtubah wa ashbiliyah wa Malqah wa Gharnatah wa ghairiha, nama-nama tempat. Okey, berpindah kemajuan Islam ke Eropah dan juga membangunkan sama ada aspek kemajuan, pemikiran dan pembangunan. Maksudnya apa dia? Hadarah Islam ini berkembang ke Eropah. Maksudnya berlaku disebabkan oleh faktor-faktor yang kita sebut tadi. Akhirnya negara Daulah Umayyah fil Andalus ini berkembang, maka pelajar-pelajar datang, Ustaz ringkasnya, pelajar-pelajar daripada Eropah, daripada negara-negara Eropah datang belajar di sini dan membawa ilmu-ilmu ke negara mereka. Maknanya Islam ini membawa hadarah yang besar kepada peradaban dunia. Tayyib, kita teruskan kepada hadarah al-ulum. Hadarah al-ulum wa at-teknolojiyah. Muka surat 147 dan 148 dan 149. 148 dan 149 ni Ustaz tak perlu menerangkan sebab di sini dia menunjukkan hadarah al-ulum, kemajuan ilmu bagi ad-daulah al-Umayyah fil Andalus. Dia tunjukkan apa kemajuan ilmu. Ada beberapa jenis ilmu yang Ustaz minta pelajar tengok rujuk buku teks sendiri. Muka surat berapa tadi? Muka surat 148, 148 dan 149. Yang merujuk kepada ada 6 ilmu penting yang berkembang pada zaman itu dan disertakan dengan nama penulis-penulis kitab. Dia letakkan nama, kemudian nama penulis dan juga beberapa muallafat, beberapa karangan mereka. Contoh, Ustaz sebutkan nama ilmu yang berkembang pada zaman Ad-Daulah Al-Umayyah. Yang pertama, ilmu syari'iyah. Ilmu syari'iyah ni ilmu syariah lah, ilmu Islam, agama Islam ni. Yang kedua, ilmu tib, ilmu perubatan. Disertakan nama dan juga kitabnya. Pelajar tak perlu hafal, cuma baca banyak-banyak kali untuk kita tengok perkembangan ini berlaku macam mana. Nombor 3, ilmu falak. Ilmu falak ni apa nama? Astronomi. Ilmu tarikh, ilmu sejarah. Ilmu geografiyah, ilmu geografi. Dan ilmu al-falsafah. Ini 6 ilmu yang berkembang ataupun berlaku penulisan dalam 6 ilmu ini. Ustaz minta pelajar baca sendiri kerana kita akan teruskan kepada muka surat 150. Okey, Ustaz minta semua pelajar pergi kepada muka surat 150 berkenaan dengan kemajuan teknologi. Tadi kemajuan al-ulum, kemajuan ilmu. Sekarang kita pergi kepada hadarah at-teknologiyah lid-daulah al-Umayyah fil Andalus safhah 150 pada muka surat 150. Semua pelajar rujuk kepada muka surat 150. Okey. Hadarah teknologiyah, kemajuan teknologi dalam negara Umayyah di Andalus ada 3 perkara. Yang pertamanya ialah at-tijarah. Apa makna tijarah? Tijarah bermakna perniagaan. Ihtammu bituruq wal jusur wal aswaq. Yang ini kalau boleh hafal, hafalah. Ini antara poin-poin penting. Ihtammu, mereka mementingkan pembinaan at-turuq, jalan-jalan. Wal jusur, dan juga jambatan-jambatan. Ni semua jamak dia guna ya. At-turuq jamak kepada tariq. Al-jusur daripada jisrun. Wal aswaq daripada suq. As-suq jamak dia al-aswaq. Maksudnya untuk perniagaan ini
kerajaan ketika itu membina jalan-jalan yang baik, dan juga jisir, iaitu jambatan dan juga kedai-kedai. Al-Jisru al-Ma'ruf, satu jambatan yang terkenal, biqantarah Qurtubah, biqantarati Qurtubah, uh, yang ada pembentung, yang ada terowong macam tu. Kalau kita tengok dalam gambar tu ada Qurtubah allati balagha tulaha, yang mana hampir mencecah dia punya panjang dia, hawalai 400 metran. Ada 400 meter panjang dia. Kurang lebih setengah kilometer. Panjang jugalah. Berlaku dia buat satu jalan jisir yang dibina pada zaman itu. Okey, habis. Kita pergi pada yang kedua yang berlaku di Daulah Umayyah tentang teknologi dia. Yang kedua az-zira'ah. Zira'ah bermakna apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zira'ah bermakna pertanian. Pertanian. Kita masuk pada yang kedua, zira'ah, pertanian. Kana ihtimamuhum kabir. Sesungguhnya mereka ni sangat mementingkan. Ihtimam penting, kabir besar. Jadi kita terjemahkan ihtimamuhum kabirun, sesungguhnya mereka sangat-sangat mementingkan binizabi rayyin, dengan sistem perparitan, pengairan. Rayyin ni pengairan, dengan sistem pengairan atau saliran. Lam yasilul asbaniyuna, di mana orang-orang Asbaniyun, orang Spanyol ketika itu, lam yasidu, tak pernah sampai ke tahap pemikiran yang dibuat ini, ila mithli min qabl. Maksudnya orang-orang Asbaniyun tidak pernah buat perkara ini, dan dibuat pada zaman Daulah Umayyah fil Andalus. Wa ghairi dzalik, dan juga tidak pernah dibuat oleh orang-orang selain daripada Asbaniyun. Syaqqul anhar, mereka ini syaqqul anhar, membina atau menggali, menggali sungai-sungai. Wa hafaru at-tur'ah, dan mereka mengorek tali air. Mereka hafaru, mengorek terusan. Tali air boleh, terusan boleh. Dan kemudian bawah dia kata nizamur rayyi au yusamma bin na'urah, sistem pengairan yang dikenali sebagai an-na'urah. An-na'urah ni sistem pengairan. Mereka membina sungai-sungai digali, kemudian saliran digali, kemudian dihasilkan kinci angin, kinci air, untuk membekalkan air kepada saliran-saliran tersebut. Baik, kita pergi kepada nombor 3. Kita dah nak habis, pelajar-pelajar sekalian. Nombor 3, al-imraniyah, iaitu pembangunan. Ada dua perkara yang perlu kita baca kat sini. Wa minal mafakhir al-imraniyah allati syayyadaha al-muslimuna bil Andalus Jami' Qurtubah wa Madinatu Zahra Dahiyatu Qurtubah Qasrul Ja'fariyah. Dan di antara pembangunan yang dibanggakan, wa minal mafakhir al-imraniyah, dan di antara pembangunan yang dibanggakan, allati syayyadaha, yang dibina oleh orang-orang Islam di Andalus, ialah apa dia? Kalau hari ini kita pergi masih ada lagi. Itu pertama Jami' Qurtubah, iaitu Masjid Qurtubah atau Cordoba. Wa Madinatu Zahra, ibu kota Zahra. Dahiyatu Qurtubah, dan ibu kota Zahra, Dahiyatu Qurtubah. Wa Qasru al-Ja'fariyah, dan juga Istana Ja'fariyah. Siapa nak tahu kena pergilah. Qasru Ja'fariyah tunsabu ila Abu Ja'far Ahmad bin Sulaiman. Istana Ja'fariyah ini telah disandarkan, tunsabu ila Abu Ja'far Ahmad bin Sulaiman bin Hud. Telah disandarkan kepada Abu Ja'far bin Sulaiman bin Hud, salah seorang raja. Salah seorang raja. Ahadu mulukut tawaif, salah seorang raja di bandar itulah. Baiklah, selesai tajuk kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz minta pelajar-pelajar yang bersama dengan Ustaz dengan PDPR pada hari ini, kalau tidak faham, cuba ulang balik
tengok balik dan pastikan anda memahami dengan baik tajuk ini, faham dulu, barulah hafal poin-poin penting yang ada pada tajuk ini. InsyaAllah, untuk akhirnya, macam biasa, tadribat, tolong jawab soalan muka surat 151, nombor 1, alif, kemudian awak sebut jim dan dal. Jim dan dal. Okey, alif, jim, dal. Nombor 1. Manakala nombor 2, Ustaz minta pelajar jawab kesemuanya sekali. Alif, ba, jim, dal dan juga ha. Apabila kita menulis, kita mula mengingat apa yang kita tulis. InsyaAllah, moga-moga walaupun tajuk sirah ini ada antara tajuk yang tidak digemari oleh pelajar, apabila kita tekun, insya-Allah Allah akan campakkan rasa minat untuk mempelajari ilmu sirah. Dan setakat itu saja daripada Ustaz. Moga-moga pelajar-pelajar mendapat manfaat daripada video ini sebagai PDPR kalian semua, dan juga boleh dijadikan sebagai ulang kaji. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.